Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Sabtu 12 Disember 2020. Baik situasi semasa COVID-19, sebanyak 532 kes positif baharu direkodkan di Sabah semalam, menjadikan jumlah kumulatif kini 32,066 kes. Sebanyak 5 kes kematian dicatatkan, iaitu 2 kes di Papar dan masing-masing 1 kes di Putatan, Tawau dan Sandakan. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masri Manjun dalam sidang media di Kota Kinabalu berkata jumlah kes yang tinggi semalam berpunca daripada saringan 2 kluster, iaitu kluster Rumah Merah di Pusat Tahanan Sementara PTS Menggatal yang merekodkan 150 kes dan kluster Bajaru di Lahadatu mencatatkan 133 kes. Sementara seramai 233 pesakit COVID-19 sembuh menjadikan jumlah kumulatif pesakit sembuh 28,923 orang, manakala 1,805 pesakit sedang menerima rawatan, iaitu 629 orang di hospital dan 1,176 orang di Pusat Kuarantin dan Berisiko Rendah PKRC. Sementara itu, kerajaan negeri masih mengekalkan prosedur operasi standard SOP 50% kapasiti dine-in atau makan dalam restoran yang sedang berkuatkuasa dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Sabah hingga 20 Disember ini. Sementara itu, setakat semalam seramai 8,535 orang telah disaring di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD Taman Telipuk Ria Tuaran. Daripada jumlah itu, seramai 550 orang didapati positif COVID-19. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah mengarahkan penduduk di kawasan berkenaan tampil membuat saringan. Menyuruh kepada penduduk-penduduk yang tinggal di Taman Telipuk Ria, mohon datang untuk buat saringan untuk kebaikan diri sendiri. Saya tahu ramai yang saya difahamkan lah. Ada juga yang tidak mau datang kerana takut ditahan nanti atau dibawa ke PKRC ataupun ke hospital kalau didapati positif. Kaunter saringan Dewan Taman Telipuk Ria dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 2 petang. PKPD Taman Telipuk Ria merupakan yang terbesar di Sabah, melibatkan 18,000 penduduk. Pelbagai pihak terus menyampaikan sumbangan kepada golongan terkesan akibat penularan pandemik COVID-19 di negeri ini. Di Sandakan, kumpulan sawit Kinabalu menyalurkan 325 bakul makanan bernilai RM20,000 kepada masyarakat yang terjejas di daerah itu. Bantuan disampaikan Pengurus Besar Kumpulan Sawit Kinabalu Wilayah Sandakan, Abdul Samad Saleh, kepada penolong pengarah bahagian Pejabat Kebajikan Kawasan Sandakan, Rohaina Abbas, mewakili Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Daerah Sandakan. Sawit Kinabalu ini merupakan syarikat JLC JLC untuk Sabah punya negeri, dan ini yang kita buat adalah satu cara yang kita boleh membantu kerajaan untuk meringankan beban yang ditanggung oleh mana-mana masyarakat yang terkesan dengan COVID-19 ini. Ketika ditemui pemberita, Abdul Samad berkata sumbangan seumpama turut diagihkan kepada masyarakat di daerah Tongod, Beluran dan Telupit. Golongan terjejas pandemik COVID-19, khususnya penerima projek perumahan rakyat PPR di Sabah, menarik nafas lega selepas kerajaan mengumumkan pelanjutan tempoh pengecualian sewa rumah itu daripada 3 bulan kepada 6 bulan. Tinjauan kru berita RTM di PPR Putatan mendapati penduduk melahirkan rasa syukur dan berterima kasih atas pengumuman tersebut. Alhamdulillah atas keprihatinan kerajaan Malaysia, asalnya menjadi Sabah, jadi bebanan itu kuranglah. Kami yang tidak berpendapatan, apatah lagi saya yang sudah warga emas. Sangat terharu dengan usaha yang kerajaan lakukan terhadap kebajikan para penghuni PPR di seluruh, bukan saja di Sabah, malah di seluruh Malaysia. Sangat berterima kasih kepada kerajaan yang ada sekarang. Semoga kerajaan kita akan terus berkhidmat untuk rakyat. Kementerian Perumahan ataupun KPKT telah bagi kelonggaran berkenaan dengan sewa rumah, disambung lagi 3 bulan.
Jadi kami sebagai penyewa di sini, rumah PPR, amat berterima kasih. Pelaksanaan moratorium bagi rumah PPR disewa atau transit di bawah pengurusan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan itu dilanjutkan sehingga Mac tahun depan. Sebanyak 31% daripada 1.6 juta penduduk Islam di negeri ini merupakan pendeposit tabung haji. Pengarah Lembaga Tabung Haji TH Sabah, Dati Nurlaila Said berkata pihaknya menyasarkan peningkatan 50% jumlah pendeposit berkenaan melalui usaha promosi dan kerjasama pelbagai pihak. Menurut Dati Nur Laila, antaranya kempen TH bersama Universiti Malaysia Sabah UMS yang berupaya menjadi pemangkin bagi merealisasikan misi murni ini. Sasaran kami ini masih lagi belum sampai 50%. Jadi dengan harapan saya pada hari ini, UMS saya mohonlah sebagai pemula dan untuk mengajak rakan-rakan kami yang lain. Dati Nur Laila menyatakan demikian ketika ditemui dalam program Sinergi TH bersama UMS di Kota Kinabalu. Sementara itu, Naib Chancellor UMS Profesor Datu Dr. Taufik Yap Yun Hin berkata pihaknya menyambut baik inisiatif TH untuk meningkatkan jumlah pencarum atau pendeposit TH dalam kalangan warga UMS. Jelasnya terdapat sekitar 2,000 warga Islam UMS dan ditambah anggota keluarga mereka mampu mencecah sehingga 5,000 orang. Agrobank Sabah menyerahkan zakat perniagaan berjumlah RM108,793 bagi tahun kewangan berakhir 2019 kepada Majlis Ugama Islam Sabah MUIS dalam satu majlis di Kota Kinabalu. Penyerahan dilakukan Pengarah Wilayah Agrobank Sabah, Tamring Kubah, kepada Yang di-Pertua MUIS, Datuk Seri Panglima Dr. Hasbullah Muhammad Taha sambil disaksikan Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif. Haji Tamring memaklumkan kadar bayaran zakat Agrobank bagi tahun 2019 menurun berbanding RM256,000 pada tahun 2018 disebabkan tawaran pembiayaan rendah selain faktor pelanggan sedia ada terjejas dalam sektor makanan dan tanaman. Agrobank terlibat dengan makanan, terlibat dengan tanaman-tanaman di mana tanaman-tanaman tersebut ada juga antara tanaman yang terjejas akibat banjir kemarau. Jadi pelanggan-pelanggan kami kebanyakan menghasilkan tanaman yang kurang hasilnya. Jadi bila kekurangan hasilnya, bayaran pun agak tersekat-sekat juga, menyebabkan keuntungan pun agak terjejas juga. Dalam majlis sama, Datuk Arifin turut menyaksikan penyerahan zakat perniagaan daripada Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah SEDCO bernilai RM200,000 bagi tahun 2020. Replika cek diserahkan pengurusi SEDCO, Datuk Rubin Balang kepada Datuk Hasbullah. Persatuan Pemeliharaan Tanah Lembap Sabah SWCS dan Repsol Oil and Gas Malaysia Limited komited untuk menyokong usaha ke arah menyedarkan masyarakat tentang pentingnya memelihara alam sekitar. Sehubungan itu, kedua-dua pihak tersebut bersetuju menganjurkan bersama pertandingan video sempena sambutan Hari Tanah Sedunia tahun ini yang disambut pada 5 Disember. Presiden SWCS Datuk Zaini Abdul Awkasa berkata penyertaan dibuka mulai Khamis lalu hingga 20 Disember ini kepada semua keluarga yang tinggal di Sabah. Setiap penyertaan maksimum 4 orang sekeluarga berkisar bagaimana mereka merayakan Hari Tanah Sedunia 2020. More awareness, more love towards our soil, our environment. We have arranged an informative and beneficial content during the webinar this 23rd of December, Wednesday, they are coming next few days, from 10 a.m. to 11:30 a.m. Video berdurasi 2 minit itu akan dapat memberi impak positif kepada masyarakat menerusi tindakan mereka memelihara dan melindungi biodiversiti. Hadiah berjumlah RM4,450 bakal menanti para pemenang. Datuk Zaini menyatakan demikian selepas merasmikan Majlis Pelancaran Hari Tanah Sedunia secara maya di Kota Kinabalu bersama penasihat perhubungan kerajaan dan komuniti untuk Sabah dan Labuan bagi syarikat Repsol Oil and Gas Malaysia Limited, Datuk Eddie Abdullah.
Kepelbagaian Biologi Gunung itu tema sambutan Hari Gunung Antarabangsa yang disambut pada setiap 11 Disember. Sambutannya adalah bertujuan menghargai peranan gunung dalam menyediakan makanan, air dan rekreasi selain mendorong pembangunan mampan di kawasan pergunungan. Ia juga bertujuan menarik perhatian kepada kepentingan kawasan pergunungan dalam konteks sumber bekalan air. Ikuti laporan yang disediakan Nirona Nyeman. Menurut laman sesawang PBB, pergunungan merupakan penempatan bagi 15% penduduk dunia dan menjadi hos kepada sekitar separuh daripada kawasan panas kepelbagaian biologi dunia. Sudah pasti di negara ini Gunung Kinabalu lah yang menjadi ikon pergunungan Malaysia. Bagi penduduk tempatan, sambutan Hari Gunung adalah simbolik untuk manusia menghargai khazanah alam semula jadi. Bagi saya itu adalah satu aktiviti tahunan yang dijalankan oleh seluruh negara, jadi dia penting juga. Tapi kalau kita tengok situasi tahun ini yang banyak masalah, kita masih boleh cari cara lain untuk sambut dia lah. Jadi saya rasa dia penting untuk meneruskan untuk kita punya warisan akan datang. Sambutan Hari Gunung ini masih relevan sebab gunung merupakan salah satu khazanah dunia yang masih diwarisi turun-temurun. Secara pribadinya bagi saya ya masih relevan lagi lah. Tapi ya bergantung kepada pemahaman seseorang itu sendiri. Hal ini karena Hari Gunung itu adalah satu khazanah alam yang indah dan kita harus mendalami atau menghayati maksud sebenarnya alam sekitar ini. Penolong pengurus Taman Kinabalu, Januarius Syaftan pula berkata, Hari Gunung disambut bagi memperingati kepentingan gunung terutama dalam konteks konservasi air selain menyedarkan masyarakat tentang keunikan dan keindahan gunung sebagai khazanah yang kaya dengan tarikan flora dan fauna. Malah, Taman Kinabalu juga merupakan tapak warisan dunia yang seharusnya dipelihara dan dilindungi. Bagi meraikannya, sesi forum secara maya dianjurkan. Biarpun tiada acara berkumpulan seperti kebiasaannya, namun sambutan tetap membawa erti yang besar dalam memelihara dan memulihara alam semula jadi. Kalau di Sabah, di Taman Kinabalu ini sendiri, kami merayakannya dengan mengadakan hari community. Dia sebenarnya diadakan lebih awal dari 11 hari bulan itulah. Dia diadakan 1 hingga 2 hari bulan. Yang 1 hari bulan itu kebiasaannya diadakan acara menelup. Dia lebih kepada kira ritual lah. Sebelum pendakian. Beliau berkata sesulan wabak COVID-19, pihaknya telah mengambil langkah penuh berhati-hati bagi mematuhi prosedur operasi standard sekaligus membantu menangani penularan virus itu. Nirona Newman untuk Berita RTM. Baik saudara, sekian berita pagi Sabah. Jangan lalai terus waspada, pandemik COVID-19 masih belum berakhir. Saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam hormat.